Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan? Ramadan Karim. Allahumma taqabbal minna. Semoga Allah terus menerima puasa 8 Ramadan kita pada hari ini. Dan Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah kerana kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan ayat Al-Quran yang akan kita singkap beberapa rahsianya pada tengah hari ini, iaitulah ayat mengenai Ramadan itu sendiri. Kalau anda perhatikan ayat mengenai Ramadan itu sendiri, iaitulah ayat 185 surah Al-Baqarah yang sudah biasa kita dengar pun, Alhamdulillah, yang mustahillah peserta Ramadan tidak pernah kedengaran ayat 185. Bahkan sebelum Ramadan lagi kita sudah mendengar ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pertama sekali kita akan lihat ayat ini bukan dari sudut perbahasan yang biasa kita bahaskan, iaitulah mengenai kefarduan puasa dalam bulan Ramadan. Kita juga tidak akan hanya melihat dari aspek fiqh, iaitulah bagaimana orang-orang yang bermusafir dan orang-orang sakit, mereka apabila mendapati syarat-syarat tertentu dibenarkan untuk berbuka. Tetapi yang bakal kita singkap adalah bagaimana Allah Ta'ala membicarakan pada ayat ini pertama sekali melihat ke arah bulan. Ramadan mesti berlaku dengan melihat ke arah bulan. Itu nombor satu, melihat ke arah bulan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Itu nombor satu. Ya. Yang kedua, kita dapat lihat Allah Ta'ala juga berbicara tentang bila puasa itu berlaku selepas melihat kepada anak bulan. Pasti di kalangan manusia yang beriman ada yang tidak mampu, maka yang kedua Allah Ta'ala sebut orang yang sakit. Tadi orang yang melihat ke arah bulan, iaitulah untuk mengesahkan satu Ramadan. Yang kedua adalah situasi manusia yang mengalami kesakitan yang tidak boleh untuk berpuasa. Itu nombor dua. Dan yang ketiga adalah orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir. Jadi perhatikan, ya, ada tiga situasi manusia, ya, yang dapat kita lihat pada ayat 185. Satu orang melihat ke arah bulan untuk mengenal pasti cahaya, ya, untuk mengesahkan ini adalah Ramadan. Yang kedua, satu orang yang mengalami kesakitan lalu dibenarkan untuk berbuka ataupun dibenarkan untuk tidak berpuasa dan perlu ganti. Yang ketiga adalah orang-orang yang bermusafir. Orang-orang yang bermusafir. Perhatikan dengan sebaiknya, ayat 185 ini berbicara tentang Al-Quran diturunkan. Al-Quran yang diturunkan daripada langit pada waktu malam. Okey, dan Allah Ta'ala mengaitkan Ramadan dengan Al-Quran. Bermakna Ramadan adalah bulan untuk kita mempertingkatkan kefahaman dan keterikatan kita dengan Al-Quran. Soalnya bagaimana? Bagaimana Al-Quran itu yang telah diturunkan kepada dada Nabi SAW boleh juga diturunkan ke dalam hati kita, bukan hanya dibacakan. Al-Quran mesti diturunkan ke dalam hati kita. Maka mesti berlaku sesuatu, ya, saya namakan mindset sebelum kita membaca Al-Quran agar Al-Quran memberikan kesan dan perubahan. Maka ambillah teladan daripada tiga jenis manusia tadi sebelum kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama sekali adalah melihat ke arah cahaya. Tuan-puan sekalian, Ramadan bila datang, waktu siangnya sangat terik, orang jarang berjalan. Maka mereka kalau bermusafir untuk berdagang, mereka akan bermusafir pada waktu malam. Dan waktu malam sangat membimbangkan kalau tidak ada bintang dan cahaya bulan. Maka mereka yang mahukan keselamatan di waktu malam, ya,
untuk sampai ke destinasi yang dituju, ya, mereka sangat memerlukan kepada petunjuk, hudan. Orang yang bermusafir di waktu malam, mereka boleh mengalami kesesatan. Jadi mereka sangat perlu melihat ke arah cahaya bulan. Ayat yang kita bicarakan tadi, tafsirnya adalah melihat ke arah bulan untuk mengetahui Ramadan sudah berlaku. Itu tafsirnya. Tetapi itu tidak menghalang daripada tadabbur ataupun sudut pandang di mana bulan yang kita lihat adalah bulan yang penuh dengan pengajaran kepada orang-orang yang bermusafir di waktu malam. Mereka sangat perlukan cahaya untuk sampai ke destinasi. Fahami dengan sebaiknya, ya, apa makna bermusafir dengan petunjuk agar selamat ke destinasi. Itulah cara interaksi dengan Al-Quran. Saudara-saudari sebelum membaca Al-Quran, saudara-saudari mesti beranggapan apa yang bakal saudara-saudari baca adalah perjalanan menuju ke destinasi. Al-Quran ini adalah hudan linnas. Al-Quran ini bukan hanya memberitahu anda ke mana patut anda pergi. Sudahlah, berhenti daripada berangan-angan terlalu banyak untuk mereka-reka destinasi kita sendiri. Kita terlupa pencipta kita sudah membentangkan destinasi. Ke sanalah kita akan pergi. Maliki yaumiddin. Dan yang kedua, Al-Quran tidak sekadar membentangkan destinasi, apa destinasi yang perlu kamu bersiap sedia untuk pergi. Tetapi Al-Quran juga membentangkan ihdinas sirat al-mustaqim. Bagaimana untuk berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. La'allakum tattaqun. Apa bekalan untuk selamat sampai ke destinasi? Apa arahan do and don'ts? Apa arahan hudan? Apa yang saya perlu buat untuk sampai ke destinasi? Maka Waze akan beritahu ke kiri, ke kanan, U-turn dan seumpama dengannya. Maka follow saja. Untuk sampai selamat ke destinasi, anda perlukan cahaya bulan. Untuk sampai ke akhirat dengan selamat, anda perlukan Al-Quran. Satu. Yang kedua, situasi orang yang sedang berada dalam keadaan sakit. Tuan-puan sekalian, sila lihat wajah orang yang sakit. Tiba-tiba doktor pakar menyatakan, saya ada ubat kepada anda, saya ada vaksin kepada anda, saya ada penawar kepada penyakit anda. Apa perasaan anda? Anda gembira bukan? Sebagaimana gembiranya orang yang dalam kegelapan, tiba-tiba ada cahaya bulan, lalu dia dapat lihat bahaya menunggu di hadapan, lalu dapatlah dia berjalan dengan selamat menuju ke destinasi. Maka demikianlah juga orang yang sakit bila dihulurkan ubat. Apa perasaannya? Gembira. Maka Al-Quran ini Allah Ta'ala umumkan dalam suratul Isra' dan banyak lagi ayat-ayat Allah, iaitulah ia adalah syifa' lima fi sudur. Ia adalah penawar kepada segala penyakit. Ia adalah penawar kepada penyakit roh, penyakit hati. Jadi seseorang apabila membaca Al-Quran, seharusnya mindsetnya adalah saya sakit. Dan di dalam Al-Quran ini Allah Ta'ala berikan jawapan dan penawar untuk memberikan saya kesihatan. Memberikan saya kedamaian. Ya. Yang ketiga adalah berinteraksilah dengan Al-Quran sebagaimana seseorang yang sedang bermusafir di waktu siang yang kelaparan, kebuluran. Orang bermusafir di waktu siang, terpaksa bermusafir pada waktu siang. Dia akan mengalami kebuluran. Perhatikan wajah seseorang yang dihulurkan makanan ketika kelaparan dan kebuluran. Apa perasaannya? Apa gambaran pada fikirannya? Seorang yang sangat gembira kerana dapat akhirnya dibenarkan untuk minum ataupun diberikan makanan pada musim kebuluran sebagaimana ikhwah Yusuf di waktu 7 tahun kemarau apabila mendatangi Mesir. Jadi perhatikan, tiga situasi orang tadi adalah datang selepas cerita tentang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maknanya, kalau kita ambil sudut pandang yang berbeza sedikit, maka berinteraksilah dengan Al-Quran dengan interaksi seumpama orang yang berjalan di waktu malam yang memerlukan petunjuk. Orang yang sakit memerlukan obat. Orang yang kelaparan memerlukan makanan. Subhanallah. Bagaimana susunan ayat itu mengajar kita tentang it is how do you see something, determine what you will get. Bagaimana anda melihat ke arah sesuatu, menentukan apa anda dapat. Kita tidak mahu baca Al-Quran hanya kerana malam Jumaat. Kita tidak mahu baca Al-Quran kerana orang lain baca satu juzuk satu hari. Kita tidak mahu baca Al-Quran hanya kerana kita berada di surau di masjid. Kita tidak mahu baca Al-Quran kerana ada orang kata fadilat tertentu yang tidak sahih. Jadi kita kena baca Al-Quran dengan faktor daripada dalam. Faktor daripada dalam. Bukan hanya faktor daripada luar. Sebab Ramadan. Kan? Ramadan. Kan? Orang baca Quran. Jadi kita membaca Quran.
Orang khatam Quran, kita pun buat khatam Quran. Ya, ada barakah pada khatam Al-Quran, tetapi berusahalah untuk buat kali pertama menangis dengan Al-Quran. Bagaimana untuk menangis dengan Al-Quran kalau 3 mindset tadi tidak diwujudkan? Ya, keterujaan nak baca Quran, ya, debaran nak baca Quran ni mesti dicetuskan. Ya. Dan menariknya tuan-puan sekalian, selepas ayat mengenai Ramadan, Al-Quran diturunkan dengan 3 situasi manusia tadi, Allah Ta'ala bicara tentang manusia seterusnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini situasi manusia seterusnya. Siapakah situasi manusia ini? Situasi manusia yang terkesan dengan Al-Quran. Dengan 3 mindset tadi. Ya. Iaitulah orang yang sangat memerlukan Tuhannya lebih daripada isterinya. Lebih daripada orang yang paling dia sayang dalam hidup. Menariknya susunan ayat, ya, susunan ayat selepas Ramadan ini adalah bicara mengenai ayat doa. Iaitulah ayat 186. Allah bicara selepas ayat mengenai Al-Quran diturunkan. Selepas Allah bicara tentang Al-Quran diturunkan, lalu kesan-kesannya adalah sekian, bayinati minal huda wal furqan. Ya, Allah bicara tentang manusia yang keempat. Sifat manusia yang keempat, ibadi anni fa inni qarib. Iaitulah mereka yang berdoa kepada Allah dan merasakan kedekatan dengan Allah. Dan kedekatannya dengan Allah lebih daripada isterinya sendiri. Kenapa saya kata isterinya sendiri? Kerana pada ayat 187, Allah Ta'ala bicara tentang suami yang memerlukan isteri, isteri yang memerlukan suami pada malam-malam Ramadan. Lalu mereka berhubung. Lalu mereka duduk bersama. Mereka melakukan hubungan. Jadi menariknya Allah Ta'ala bicara tentang manusia yang perlukan Tuhannya akibat daripada aktiviti tadabbur Al-Quran, sehingga dia merasakan Tuhannya lebih mengetahui, Tuhannya lebih pakar, Tuhannya lebih expert, lebih daripada isterinya sendiri, kerana cerita isteri terletak pada ayat 187. Subhanallah. Kesan sebenar Al-Quran adalah apabila anda menikmati kedamaian dalam hati, sehingga anda merasakan Tuhanlah solusi kepada segala masalah anda. Dia maha, ya, gagah untuk mengatasi, ya, kelemahan anda. Dia maha pakar untuk mengatasi kejahilan anda. Dia maha pengasih untuk mengatasi sifat kemarahan anda. Dia maha, ya, penyantun untuk mengatasi sifat anda. Maknanya Al-Quran bukan hanya anda membaca kalam Tuhan, tetapi anda semakin dekat dengan Tuhan. Sejauh mana Al-Quran menyebabkan kita makin dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan Al-Quran tetapi belum tentu dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Quran akan menentukan bagaimana dekat atau tidak kita dengan Tuhan. Dan kayuku seseorang yang dekat dengan Tuhan adalah dia selalu membanyakkan doa dalam bulan Ramadan. Sebab dia mengakui dan mengiktiraf kelemahannya. Jadi tuan-puan sekalian, ya, Allah Ta'ala bicara tentang Al-Quran diturunkan pada ayat 185 dengan mindset yang telah kita sebutkan tadi. Berinteraksilah dengan Al-Quran seumpama seseorang yang berada dalam kegelapan memerlukan cahaya. Seumpama seseorang yang maridan, yang sakit dihulurkan ubat. Seumpama ala safar, orang yang sedang bermusafir yang memerlukan kepada makanan dan minuman di waktu siang. Maka dengan interaksi seperti itu, insya-Allah akan mencetuskan anda dapat bertemu Tuhan menerusi Al-Quran. Anda dapat merasai kehadiran Zat yang maha gagah perkasa, ya, dalam kehidupan anda. Anta'budallah ka'annaka tarah. Anda seperti melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Menarik, ya. Ayat Ramadan ini bermula dengan Al-Quran diturunkan. Kita tak tahu siapa yang menurunkan. Al-Quran diturunkan. Tetapi berakhir dengan walitukabbirallaha ala ma hadakum. Besarkanlah Allah yang sudah anda temui. Ala ma hadakum. Anda sudah bertemu dengan Allah menerusi Al-Quran. Anda dapat rasa kemahagagahan Allah, kemahabijaksanaan Allah. Ala ma hadakum, menerusi Al-Quran. Kerana Al-Quran tadi hudan linnas. Menerusi Al-Quran, anda dapat rasa kehadiran Tuhan dalam hidup anda. Anda dapat rasa segalanya, ya, sumber kekuatanku adalah Tuhan. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah.
wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Anda dapat rasa kekuatan itu, ya. Anda dapat rasa sehingga anda membesarkan Allah dalam setiap kehidupan. Nah, sekarang datang ayat bergantung dengan Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kemudian barulah berbincang, bersembang, meluahkan isi hati perasaan pada isteri. Pada ayat 187. Saya harap ya semua yang menonton dapat menghargai susunan ini dan mudah-mudahan dapat kita sebarkan ya tentang rahsia ini kepada rakan-rakan kita. Selamat datang ke dalam ilmu munasabah Al-Quran yang di dalamnya ada bicara tentang munasabah kalimah, munasabah ayat. InsyaAllah bertemu lagi masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.